Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sahabat-sahabat, kenalan walau di mana saja Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan gembira dalam menghadapi kehidupan Anda di sana, serta mendapat lindungan serta rahmat daripada Allah selalu. Ini adalah sedikit update mengenai kehidupan seorang lelaki yang menjalani kehidupan serba sederhana di kampung. Memang pertanian adalah jiwa saya. Pertanian adalah satu benda yang akan membuatkan saya merasa tenang, mengajar saya arti kehidupan, arti kesabaran, dan bermacam-macam lagi falsafah yang boleh didapati melalui pertanian. Dulu sewaktu saya masih bekerja di bandar, bekerja setiap hari, saya selalu membayangkan suatu hari nanti saya akan balik ke kampung untuk mengusahakan tanah di sekeliling rumah. Kerana dengan cara itu saya rasa saya akan dapat mencapai impian hidup. Impian hidup sebagai seorang yang cintakan pertanian dan kehidupan yang sederhana. Oke teman-teman semua, kita baru saja selesai tempoh PKP, tempoh berkurung, pergerakan terhad, jadi kita tak boleh pergi ke mana-mana. Waktu itu bagi yang berminat dengan pertanian, ramai yang memanfaatkan untuk bertani di sekeliling rumah, dan yang sebelum ni tak berapa minat pun ada yang mula berminat, kerana semakin ramai yang mendapat pencerahan, enlightenment tentang perlunya food security. Food security sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diduga seperti darurat, peperangan, wabak penyakit dan bermacam-macam lagi musibah yang kita tidak minta, tapi tidak mustahil boleh berlaku sepanjang hidup kita ni, sebab ia pernah berlaku di zaman nenek moyang kita dulu. Jadi food security ni satu benda yang penting, sebab kita dapat tengok bila berlakunya insurgency, karakter sebenar manusia akan terlihat pada saat berlakunya darurat. Ada yang sanggup mementingkan diri sendiri, berebut makanan dan menyebabkan masalah-masalah seperti jenayah, rompakan, kerusuhan dan bermacam-macam lagi. Jadi dengan sedikit persiapan yang mampu kita lakukan untuk mendapatkan food security, setidak-tidaknya kita masih boleh meminimumkan kebarangkalian untuk berlaku benda-benda seperti yang saya sebutkan tadi. Antara makanan yang penting di saat-saat darurat adalah sumber tenaga, iaitu daripada karbohidrat. Dan salah satu tumbuhan yang paling cepat untuk menghasilkan makanan adalah ini, ubi kayu, singkong, kata sahabat-sahabat saya dari Indonesia, singkong.
Ubi kayu senang tumbuh, senang beradaptasi dengan persekitaran yang berbeza-beza, dan tempoh untuk menghasilkan makanan adalah sangat singkat. Lebih kurang sekitar 4 bulan kita dari tanam, kita sudah boleh mendapatkan ubi. Selain daripada ubi-ubi, pokok yang bagi saya istimewa ini juga mempunyai pucuk yang boleh kita jadikan beraneka lauk pauk daripadanya. Kita boleh buat kerabu, kita boleh buat masak lemak, kita boleh buat gorengan, kita boleh campur dalam bermacam-macam masakan. Jadi selain daripada membekalkan sumber vitamin dan serat juga sangat sesuai, dan rasanya juga bagi saya cukup enak. Orang Negeri Sembilan juga suka masak lemak cili api ataupun masak tempoyak pucuk ubi. Ini adalah pokok nanas berusia sekitar 2 bulan. Tak banyak saya tanam, adalah sikit dalam 20 pokok. Maaf ya, keadaan kebun saya ini agak semak buat masa ni, sebab sekarang ni musim penghujan. Jadi rumput rampai senang tumbuh, gulma-gulmanya juga banyak. Tapi saya akan bersihkan mungkin esok. Pokok nanas di mana-mana. Saya buat pagar dia keliling. Kemudian kita ada serai untuk masakan. Serai juga senang tumbuh. Di mana-mana ada serai. Kemudian kita ada pokok bayam Brazil. Bayam Brazil juga antara tanaman yang senang tumbuh, senang beradaptasi. Saya tanam sikit di hari itu, sekarang dah melimpah luah tumbuhannya. Kemudian kita ada ulam-ulaman. Ini namanya bayam praksi. Orang Kelantan cukup sinonim dengan bayam praksi. Siapa yang suka ulam-ulam juga senang tumbuh. Daripada sama ada anda boleh memilih untuk menyemai ataupun membiarkan ia tumbuh secara natural, cukup senang tumbuh. Bahkan kadang-kadang dianggap sebagai gulma saja. Ini adalah pokok markisa. Pokok markisa mengambil masa sekitar 1 tahun untuk mencapai di atas. InsyaAllah kalau pokoknya sudah besar nanti, ada 4 ya, 2, 3, 4. Kebun saya ini memang perlukan pembersihan secara intensif nampaknya. Kemudian kita ada ubi keledek. Ubi keledek sekitar usia 3 bulan sekarang. Tumbuhnya saya biarkan dia merata tanpa ada apa-apa gangguan daripada manusia. Sengaja saya buat macam tu. Kemudian di samping tu ada juga tembikai.
Tembikai tak banyak pun, adalah 2-3 biji. Masa itu tembikai. Kemudian kita ada pokok yang saya cukup suka. Ini namanya cangkuk manis. Ada orang panggil cangkuk manis, ada orang panggil pucuk manis. Kemudian satu pokok yang bagi saya sangat appreciate. Ini adalah pokok kelor. Kelor ke kelor. Nama saintifiknya Moringa oleifera. Sumber multivitamin alami. Tapi saya tak tahu kenapa, bagi saya ia sangat susah untuk hidup di tanah tempat saya tinggal ni. Berkali-kali usaha masih belum berjaya. Setakat ini yang terbaik setakat ni. Semoga dia berjaya survive. Pucuk ubi kita ada 2 jenis. Satu yang berdaun seperti jejari ni. Rasanya nanti dua-dua nanti color purple. Sweet potato, purple color. Tapi mungkin variety yang berbeza. Sengaja saya biarkan tumbuh. Kadang-kadang kita ambil pucuk untuk dibuat sayur juga. Kemudian kita ada ini, saya tak pasti nama dia. Kalau kami di sini kami panggil pucuk kelek. Rasanya pahit. Kalau ikut kakak saya, dia cakap nama pokok ni Brazilian ironwood. Tapi saya tak pasti. Mungkin betul. Dia tumbuhan saka, pokok besar. Boleh mencapai ketinggian 20 meter. Jadi pokok-pokok tanaman saya ni saya sebenarnya nak fokuskan untuk tumbuhan perennial. Perennial berarti kita tanam sekali dan panennya berkali-kali ya. Supaya menepati kriteria permaculture dan tidak menggalakkan penanaman secara berulang-ulang, kerana untuk meminimumkan pengolahan tanah. Kemudian kita ada ini juga one of my favorite, ulam raja. Ulam raja cukup senang tumbuh dan boleh memberikan saya ulam berkali-kali juga. Bila anda potong, ia akan tumbuh kembali dengan lebih rimbun. Cuma saya diajar untuk mengelakkan dia daripada berbunga dengan cepat. Sebab apabila dia dah berbunga, dia akan kurang penghasilan daun. Okey, apa lagi? Ini adalah tempat pemprosesan kompos saya. Semalam hujan lebat, jadi keadaan agak basah. So mungkin kita akan panen hasil kompos ni di musim kemarau nanti.
Saya harap ia dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Komposnya sepertinya sudah terfermentasi dengan lengkap, sebab bau dia sudah tidak busuk. Baunya cuma masa-masa manis, karena saya dicampurkan juga molasses dan IM buatan sendiri, Effective Microbe. Mungkin saya perlukan penutup, memandangkan sekarang ni musim penghujan. Ini bukanlah apa-apa, ini sekadar projek penenang jiwa saya. Sebab saya memang suka bunga porcelain namanya. Kami panggil rose Jepun. Tak pasti sama ada dia berasal dari Jepun ataupun negara lain. Tapi yang pasti tumbuhan ini sangat senang membiak dan beradaptasi dengan persekitaran yang berbeza-beza. Ini kita ada pisang lagi. Saya cukup suka pisang. Pisang di sana, pisang di sini. Sebab pisang kita tanam lebih kurang 9 bulan kita akan dapat hasil yang seperti ini. Nampaknya dah boleh tebang nih. Ada yang masak kuning sudah. Hari ini saya akan tebang pisang nangka. Saya teringin nak menanam pisang Cavendish, tapi tak sesuai tanahnya. Ini kangkung belakang rumah, baru saja dipanen kemarin. Bikin nasi goreng sama sayur tumis. Tinggal lagi sekali panen, cukup untuk keperluan 2 kali makan. Jadi pertanian di sekeliling rumah nih macam itulah dia. Setidak-tidaknya kita akan mempunyai sumber makanan daripada tanaman sendiri yang kita tahu. Kita tak akan melakukan banyak kerosakan, fasad. Kita tak akan gunakan racun-racun yang bukan-bukan. Ini dah ada anak, banyak anak-anaknya. Nanti akan dipindahkan ataupun dibiarkan membesar untuk menggantikan. Mungkin akan dipindahkan sebab yang dah besar ada. 3 hari lepas baru tebang 1, dah dipanen ya. Sekarang panen lagi. Alhamdulillah di atas kurniaan rezeki yang Allah berikan. Ini durian Belanda. Durian Belanda usianya saya tak pasti. Ini adik saya yang tanam. Sekarang baru menunjukkan tanda-tanda mau subur. Jadi rumah saya terbahagi kepada 2 bahagian. Di sebelah kiri adalah pertanian organik, dan di sebelah kanan sedang saya usahakan untuk dijadikan laman penghasilan saya melalui aquaponik dan hidroponik. Masih dalam setup. InsyaAllah akan semakin hari akan semakin komplit.
dan saya akan sentiasa update perkembangannya. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga anda mendapat manfaat dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day.